penuh tu. Tapi kan, dalam banyak-banyak matlamat SDG tu, saya masih tak dapat bayangan lah tentang perkaitan antara pendidikan dengan SDG tu. Macam mana Okey, sebenarnya macam ni. Pendidikan adalah salah satu agenda besar yang boleh mempengaruhi kualiti dan ketamadunan sesebuah bangsa di dunia. Manusia akan dianggap mundur sekiranya tiada pendidikan. Individu dan keluarga yang berilmu dan meletakkan ilmu sebagai cara hidup akan lebih mudah membuat satu keputusan yang tepat. Ikatan silaturahim dalam keluarga dan masyarakat juga akan menjadi lebih kukuh. Pendidikan terbahagi kepada dua, iaitu secara formal ataupun secara tidak formal. Secara formal adalah seperti pergi ke kelas, pondok atau madrasah. Manakala secara tidak formal pula adalah seperti mendengar dan mengamati keadaan sekeliling. Tetapi itulah, kadang-kadang kita salah sangka. Sebenarnya, pendidikan ini bukanlah hanya pemantapan dari segi akal sahaja. Ianya merangkumi pemantapan dari segi aspek akal dan fikiran yang membolehkan manusia berfikir secara rasional. Seterusnya, pemantapan dari segi kesihatan fizikal dan jasmani. Dan ianya juga pemantapan dari segi spiritual atau rohani yang akhirnya akan mencerminkan adab moral seseorang. Spiritual merupakan elemen yang paling penting dalam pendidikan kerana bermula dari spiritual lah, baru aspek-aspek yang lain boleh berkembang. Pemantapan spiritual adalah sangat ditekankan dan ianya mempunyai cara yang berbeza bagi setiap agama. Kalau tiada angin, takkan pokok bergoyang kan? Itulah pepatah yang sesuai nak menggambarkan bahawa pendidikan sangatlah memainkan peranan dalam meningkatkan tamadun bangsa. Hal ini dapat dilihat semasa zaman kegelapan tamadun Eropah di mana mereka tidak mempunyai perkembangan ilmu, lalu sangat mudah ditindas. Tetapi selepas ilmu pengetahuan mula didedahkan kepada mereka, maka berlakulah zaman Renaissance, iaitu kebangkitan yang membuatkan tamadun mereka lebih kekal dan maju. Oh, begitu rupanya. Oh ya, saya ada baca yang SDG keempat ini banyak mendatangkan kebaikan pada sesebuah negara. Antaranya adalah sesebuah negara itu dapat mengurangkan status kemiskinan rakyatnya. Hal ini demikian kerana matlamat kualiti pendidikan ini menerangkan bahawa setiap lapisan masyarakat mempunyai peluang pendidikan yang sama. Dengan adanya pendidikan, seseorang itu akan lebih mudah untuk mendapat pekerjaan dan seterusnya dapat keluar dari kelompok pengangguran. Selain itu, matlamat kualiti pendidikan ini juga menekankan peluang pendidikan yang sama rata antara lelaki dan wanita. Dengan ini, mereka dapat bersama-sama membangunkan ekonomi serta kesejahteraan negara. Seterusnya, warga tua juga mendapat manfaat melalui matlamat SDG yang keempat ini. Kenapa? Melaluinya akan terwujudlah kemudahan dan skop pendidikan bagi golongan ini, seperti ilmu penjagaan kesihatan. Disebabkan ini, mereka dapat membiasakan diri dalam arus pemodenan negara dan kekal aktif dalam komuniti. Seterusnya, setiap mahasiswa akan didedahkan dengan pendidikan yang tidak mementingkan teori semata-mata tau. Mereka akan diasah dengan kemahiran insaniah seperti kebolehan komunikasi, kerja berpasukan dan kebolehan mengurus masalah. Mahasiswa-mahasiswa juga akan diperkenalkan dengan subjek keusahawanan yang dapat digunakan di masa akan datang. Betul tu Fina. Tahu tak, mengikut matlamat pembangunan mampan yang keempat, terdapat 10 strategi untuk pendidikan yang berkualiti. Pertama, pendidikan rendah dan menengah secara percuma. Menjelang tahun 2030, memastikan semua kanak-kanak lelaki dan perempuan menamatkan pendidikan rendah dan menengah yang percuma, saksama dan berkualiti yang membawa kepada hasil pembelajaran yang relevan dan berkesan. Kedua, memastikan kanak-kanak mendapat akses kepada pendidikan awal yang berkualiti. Menjelang tahun 2030,
memastikan semua kanak-kanak lelaki dan perempuan mendapatkan akses kepada perkembangan, penjagaan dan pendidikan prasekolah yang berkualiti sehingga mereka bersedia untuk pendidikan rendah. Ketiga, memastikan akses sesama dalam bidang teknikal, vokasional dan pengajian tinggi. Menjelang tahun 2030, memastikan akses yang saksama bagi semua lelaki dan wanita untuk pendidikan teknikal, vokasional dan pengajian tinggi yang berpatutan dan berkualiti termasuklah universiti. Keempat, meningkatkan bilangan rakyat yang mempunyai kemahiran relevan demi kewangan yang berjaya. Menjelang tahun 2030, meningkatkan jumlah belia dan dewasa yang mempunyai kemahiran relevan termasuk kemahiran teknikal dan vokasional untuk pekerjaan yang layak dan keusahawanan. Kelima, menghapuskan semua diskriminasi dalam pendidikan. Menjelang tahun 2030, menghapuskan perbezaan gender dalam pendidikan dan memastikan kesamarataan akses di semua peringkat pendidikan dan latihan vokasional untuk orang kurang upaya, orang asli dan kanak-kanak dalam situasi terdedah. Keenam, literasi dan numerasi yang universal. Menjelang tahun 2030, memastikan semua belia dan majoriti golongan dewasa termasuk lelaki dan wanita menguasai kemahiran literasi dan numerasi. 7. Pendidikan untuk pembangunan yang berkesan dan warga negara global. Menjelang tahun 2030, memastikan semua pelajar memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk mempromosikan pembangunan lestari termasuk antara lain melalui pendidikan untuk pembangunan lestari dan gaya hidup lestari, hak asasi manusia, kesamarataan gender, promosi perdamaian budaya dan tanpa kekerasan, kewarganegaraan global serta penghayatan kepelbagaian budaya dan sumbangan budaya terhadap pembangunan lestari. Selain itu, membina dan meningkatkan sekolah inklusif dan selamat. Membina dan menaik taraf kemudahan pendidikan yang sesuai untuk kanak-kanak, kecacatan dan sensitiviti gender serta menyediakan persekitaran pembelajaran yang selamat tanpa kekerasan, inklusif dan berkesan untuk semua. Di samping itu, meluaskan beasiswa bagi pendidikan tinggi untuk negara membangun. Menjelang tahun 2020, memperluas secara global dan besar-besaran jumlah beasiswa yang tersedia untuk negara-negara membangun, khususnya negara-negara yang paling maju, negara-negara membangun pulau kecil dan negara-negara Afrika untuk mendaftar dalam pendidikan tinggi termasuk latihan vokasional dan teknologi maklumat dan komunikasi, teknikal, kejuruteraan dan program ilmiah di negara maju yang lain. Seterusnya, meningkatkan guru yang berkelayakan di negara-negara yang berkembang. Menjelang tahun 2030, meningkatkan penawaran guru yang berkelayakan termasuk melalui kerjasama antarabangsa untuk latihan guru di negara-negara membangun terutama negara maju dan negara-negara membangun pulau kecil.